Allah tidak akan sekali mengubah nasib sesuatu kaum itu, melainkan kaum itu mengubah nasibnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji dan kesyukuran kita ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana banyak melimpahkan rahmatnya kepada kita, kerana banyak melimpahkan hidayahnya ya kepada kita, dan banyak melimpahkan rezekinya kepada kita dan juga kepada seluruh ya makhluk yang diciptakannya. Dan jangan lupa setiap hari seperti biasa selawat ya, selawat dan salam kita kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam, kepada ataupun salam kita kepada para isteri baginda, kepada para ahli keluarga baginda, kepada para sahabat baginda serta golongan yang mengikuti jejak langkah baginda sehingga hari kiamat. Okey, baik. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan di luar sana? Kami ya di Al-Tamar mendoakan agar kita semua dan juga keluarga di rumah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan kebaikan di dunia, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan kebaikan di akhirat juga, dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada api neraka insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti yang saya janjikan ya semalam, iaitu FB Live untuk hari ini, besok dan juga lusa kita akan bertukar jadual buat sementara waktu. Biasanya ya kita buat pada pukul 11, tapi kali ini untuk 3 hari yang saya cakap tadi ni, hari ini, besok dan lusa kita buat pada pukul 9 malam. Kerana apa? Kerana saya ada sesi coaching secara Zoom online, iaitu 3 hari ya, dari pagi sampai petang. Okey, baik. Itu satu. Yang kedua, seperti biasa saya nak kongsikan apa struktur FB Live saya untuk hari ini, iaitu hari ini sikit saja yang saya nak kongsikan. Pertama, tajuk utama berkenaan dengan itu dua saja tajuk yang saya nak kongsikan untuk apa ni malam ni. Dan seperti biasa juga, sebelum saya meneruskan episode saya ni, kepada tuan-tuan puan-puan yang baru saja mengikuti live saya ni, ingin saya perkenalkan diri saya kepada mereka yang belum mengenali diri saya. Saya Abdul Rahman bin Muhammad Noor. Kami daripada Air Tamar, yang mana kami ni merupakan wakil pemasaran untuk produk-produk daripada Al-Hijaz Mart International Sdn Bhd. Dan salah satu produk yang kita ingin bantu tuan-tuan puan luar sana ialah produk ni, produk kesihatan Parti Ajwa. Kita bantu dua segi lah. Pertama, kita bantu dengan kita kongsikan khasiatnya. Yang kedua, kita bantu untuk segi ekonomi. Kalau kita berminat untuk jadi dropship, inilah produknya. Dan saya tunjukkan sikit dalam dia punya packaging. Saya unboxkan dia. Ini dia punya botol, dan ini dia punya inilah, dia punya kita panggil parti dia. Dan kalau ditanya saya,
macam mana bila lepas kita gunakan, kita amalkan produk kesihatan Batik Ajwa ni, kalau macam sekarang ni kan, sikit saya buat Zoom, kita buat sesi coaching Zoom ni daripada pagi sampai petang, sebenarnya penat exhausted bila kita berdepan itu. Tapi bila kita kata ambil sesudu sebelum kata orang makan ke atau makan, dia ni memberikan kita energi segera lah, tenaga segera, kita rasa segar dan kita rasa macam berenergi balik, bertenaga balik untuk kita beraktiviti seperti biasa, insyaAllah. Okey, baik. Itu satu. Yang kedua ialah kepakaran kami bila membantu tuan-tuan di luar sana, tak kira umur, daripada bayi sampai kepada warga emas yang berimpian, yang ingin dibantu untuk sihat, untuk kekal sihat, untuk perbaiki lagi kesihatan tu agar kembali sihat, supaya dengan sihat ni kita boleh menambahkan lagi amal ibadah kita, kita boleh lagi mengejar impian kita, cita-cita kita, ataupun kita boleh beraktiviti bersama keluarga, ataupun kita boleh bantu orang-orang lain di luar sana. Dan juga secara langsung bila kita konsisten, kita amalkan produk Batik Kesihatan Ajwa ni ataupun kurma Ajwa ni, akan rasa kita sayang kita lagi kepada Rasulullah SAW atas anugerah yang diberikan kepada umat Nabi SAW, iaitu makanan Ajwa ni, khasiat Ajwa ni, yang mana Ajwa ni kita tahu salah satu-satunya kurma yang ada hadis. Dalam 3,000 jenis kurma di dunia ni, lebih kurang satu saja yang ada hadis setakat ni, iaitu kurma Ajwa yang ada kelebihannya, yang ada khasiatnya yang kita belum explore lagi, yang belum kita buat kajian. Dan juga masih banyak lagi sebenarnya. Dan juga di samping itu kita akan rasa cinta kita dan rindu kita kepada Allah SWT atas anugerah, salah satu anugerah yang dikurniakan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Boleh? Okey, baik. Bagaimana kami dapat bantu tuan-tuan di luar sana? Jangan lupa DM kami, kita akan kongsikan info berkenaan produk ni secara percuma, ataupun tuan-tuan perempuan kenal sesiapa saja di luar sana yang ingin dibantu, sharekan link yang di bawah ni, kita akan kongsikan infonya secara percuma. Dan juga apa tindakan ni, kalau tuan-tuan perempuan nak tahu ataupun nak mencuba produk ni, boleh PM kami, DM kami, kita akan kongsikan cara pembelian tu nanti. Boleh? Okey, sebelum saya terlupa, saya bila cakap pasal produk Ajwa ni, saya ada kongsikan sebelum ni dalam webinar sebelum ni satu buku yang ditulis tentang kurma Ajwa, khasiat kurma Ajwa ni, yang diterbitkan oleh terbitan tempatan, dan saya dah habis baca, dan memang menarik tentang buku kurma Ajwa ni. Dan juga banyak benda-benda baru yang kita tahu tentang khasiat kurma, yang mana kalau kita tak explore, kita tak rajin mencari, kita tak tahu tentang hal macam ni lah. Dan juga untuk tuan-tuan perempuan, saya pun seperti mana saya dah ceritakan sebelum ni, saya dah siapkan beberapa e-book berkenaan dengan khasiat kurma secara general, dan juga khasiat kurma secara spesifik kurma Ajwa saja. Nah, yang mana khasiat-khasiat ni yang ada result, bukan kata sekadar claim, atau bukan kata ada khasiat tapi tak ada claim, tak ada kata bahan bukti. Kita ada bahan bukti yang mana kita kongsikan link-link artikel yang telah dibuat uji kaji secara saintifik di makmal sana, di klinikal sana, yang mana sama ada dalam negara ataupun di luar negara. Kita di-sharekan link-link itulah, bukti-bukti yang menunjukkan mereka ada buat kajian tentang khasiat kurma. Cukup banyak. Dan antara salah satunya ialah kolesterol tu. Dia memainkan peranan yang sangat besar dalam dia memperbaiki kesihatan tubuh badan kita. Boleh? Okey, baik. Dan kita jangan lupa, Ajwa ni Allah cipta. Jadi kita kena fikir-fikirkanlah, Allah tak akan ciptakan satu benda tu melainkan benda tu ada manfaat untuk manusia. Boleh? Okey, baik. Dan itu sedikit berkenaan dengan latar belakang kami. Dan tanpa melengahkan masa, saya terus kepada perkongsian saya. Yang pertama iaitu
Okey, baik. Uh, ada beberapa poin lagi yang saya nak kongsikan lah tentang uh, macam mana cara orang Cina yang berbisnes lah ya. Ini pada pandangan saya, observation saya, dan juga apa yang saya belajar sebelum ni dan apa yang saya sedang ditrain ni, bermentorkan uh, tentang berbisnes ni, dan juga pembacaan saya tentang artikel-artikel bisnes orang Cina berniaga lah. Dan juga bercakap orang Cina ni bukan saja Cina di negara Cina sana, di mainland sana, Cina di sini dah lebih kurang juga dia orang bercara teknik kita orang berniaga. Dan juga kalau nak katakan mana orang Melayu, saya ada kongsikan sebelum ni FB Live saya sebelum ni, saya berceritakan salah satu orang Melayu yang berjaya, iaitu Tan Sri Said Mokhtar Al-Bukhari, tentang attitude dia, cara dia berbisnes, perangai dia ataupun mentaliti dia berfikir tentang bisnes ni. Jadi saya ada kongsikan ni, kita boleh tengok. Dan juga saya ada kongsikan juga beberapa usahawan dari luar negara yang multi-billionaire, yang multinational company, uh, tentang attitude mereka lah, cara mereka berbisnes, tradisi mereka berbisnes, dan seumpama cara mereka berfikir. Jadi saya kongsikan semuanya. Maknanya saya cuba kongsikan apa-apa ilmu yang berkaitan bisnes daripada beberapa lapisan masyarakat atau beberapa lapisan bangsa untuk kita fikir-fikirkan, kita yang berbisnes ni. Boleh? Dan balik, okey, baik. Berbalik pada cerita tips orang Cina berbisnes ni tips macam mana orang berbisnes ni ialah yang seterusnya, poin seterusnya ialah dia orang ni fast action tau. Yang saya nampak pada pandangan saya, dia pantas bertindak. Dan saya pernah lalu satu coaching yang mana bila satu mentor perusahaan Malaysia yang popular, dia share, dia kata fast action, fast result, fast action, fast result, fast action, fast result. Maknanya speed tu mainkan peranan. Jadi apa yang saya nampak, bukan saja orang kita tak ada, tapi bila bercakap dalam konteks dan tajuk ini, kita fokus kepada orang Cina ni, memang kita pastikan mereka ni pantas bertindak, especially apabila melibatkan customer ataupun melibatkan servis mereka ataupun perniagaan mereka atau produk kita. Mereka cuba cepatkan. Yang ini sebenarnya bila kita yang berbisnes ni, kalau kita berjaya buat sesuatu benda yang cepat ni, fast action kita kepada pelanggan tu akan rasa happy lah. Dia akan rasa, dia akan teringat, dia akan bereksperience, wow, hebatlah dia sendiri, macam itulah. Jadi kita dapat win hati pelanggan tu, dan possibility pelanggan tu akan come back lagi dan terus membeli dengan kita. Boleh. Okey, yang seterusnya ialah amalan, cara mereka berbisnes ni, iaitu kita perhatikan kadang mereka ni sanggup rugi dulu seketika dan untung kemudian, dengan cara yang ini pun dia melibatkan pelanggan juga. Dia bila uh, dia sanggup kata orang cut cost margin tu, untuk kalau boleh nak pastikan pelanggan yang dia serve tu memang tak pergi mana-mana lah. Dia sanggup potong harga supaya dapat win hati pelanggan tu. Jadi dia akan menang dengan cara lain lah. Maknanya macam dia mungkin bukan win sekarang, maknanya bila pelanggan tu datang, first customer tu datang, contohnya dia kata dapat dia bincang harga, uh, apa ni macam pelanggan tak nak harga yang lebih murah sampai margin dia kecil, jadi dia cut sampai situ lah. Maknanya dia bagi yang salah, tapi dia nak pastikan pelanggan tu boleh datang, dan benda lain pula dia makan lah, dia kurang kan. Itu strategi dia lah. Tapi apa kita cuba ambil pelajaran ialah kita cuba servis yang terbaik lah kepada pelanggan. Dan juga satu kedua ialah amalan mereka berbisnes ialah mereka kalau boleh bisnes tu mereka nak jadikan sebagai uh, warisan, dapat diwarisi, maknanya dapat diturunkan kepada satu generasi kepada satu generasi. Dia nak pastikan apa, membangunkan satu bisnes tu bukannya mudah. Dia makan masa, dia makan tenaga, dan juga dia melibatkan kos atau wang ringgit. Jadi bila dah bisnes mereka tu berjaya, jadi dia tak nak sia-siakan lah kan, tak nak tutup. Jadi eloklah diwarisi, diwarisi. Jadi satu, yang kedua, pelanggan-pelanggan lama tu kekal dengan mereka, dan akan ada lagi pelanggan-pelanggan baru yang ditarik melalui pelanggan lama tu datang ke. Jadi bisnes mereka jadi besar. Itulah yang kita perhati ataupun yang saya perhatikan. Mereka cuba
jadikan bisnes tu berjaya satu dan dapat diwarisi. Paling tidak pun mereka dapat jadi macam shareholders dalam tu. Yang penting mereka nak juga ada pendapatan daripada hasil mereka bertukar lumus untuk bangunkan bisnes. Ya, baik. Dan juga yang poin yang lain ialah buat pengalaman pengalaman dengan ilmu ni. Kalau kita perhatikan orang Cina ni kadang-kadang dia bukan saja kata dia kalau buat satu bisnes tu, kita tengok dia kata dia tak ada orang yang bantu dia tau. Dia kadang-kadang ada macam contoh macam ni, kalau dia buka bengkel contoh kan, bengkel kat satu tempat, sebelum ni dia kerja kat bengkel tu, bengkel di kawasan ni, dia buka kat bengkel dia sendiri di kawasan tempat lain. Nanti apa yang saya perhatikan, dia bengkel lama tu akan cuba tolong, akan cuba share pengalaman pada budak ni untuk berbisnes. Jadi macam win-win situation lah, maybe ada profit sharing ke apa, tapi maknanya mereka kalau buat satu bisnes mesti ada guru dia yang mentor dia, yang tolong guide dia supaya jangan banyak buat silap. Itu kita pastikan dia punya perniagaan tu cepat, kita boleh perhatikan cepat naik lah sebenarnya, kita perhatikan bukan bukan kata macam cendawan tumbuh kan, cepat cendawan tumbuh, cepat juga cendawan mati. Jadi dia bukan tinggi konsep tu. Dia jenis yang dia dah bersedia mentaliti, dia dah bersedia skill course semua, nanti dia akan ada dia buka bisnes, ada mentor ataupun kawan dia yang dah mahir, yang berpengalaman dalam bisnes yang kawan satu nak ceburi, dia akan observe. Itulah yang saya perhatikan, dia mesti ada mentor. Selain dari ilmu pengalaman, dia mesti ada mentor juga. Itu yang saya perhatikan. Dan juga poin yang terakhir lah, dia orang ni pun ada petua, petua bila buat bisnes ni, iaitu antaranya ialah dia orang petua ialah jadikan perniagaan tu agar boleh dipercayai oleh pelanggan. Dia berpegang pada konsep leave customer happily, macam tu. Dan bila customer tu leave bisnes dalam keadaan happy, for sure dia akan kembali balik lah kepada kita, macam tu. Dan juga dia memang banyak menjaga pelanggan dan cuba mengeratkan lagi engagement dengan pelanggan tu supaya menjadi lebih akrab dengan dia lah, dengan perniagaan. Jadi bila macam kita dah kenal dengan katakan orang Cina ni berbisnes, for sure kita akan panggil kat orang lain, ke kawan kita, beli kat dia. Jadi itulah dia punya konsep, macam mana dia retain ataupun dia jaga pelanggan. Dan yang terakhir lah, dia percaya pada rezeki. Dia macam kita lah, dalam konsep dia macam konsep bersedekah. What you give, you get back more. What you give more, you get back more and more. Macam tu. Jadi dia ada cara dia, yang dia buat, yang saya pun tak tahu, tapi dia macam tu lah, dia ambil yang konsep bersedekah juga. Jadi suku macam kita juga kan, kalau kita rajin bersedekah, insya-Allah janji Allah akan buka lagi pintu rezeki kita tu, dan juga pintu-pintu rezeki yang lain. Macam itulah. Itu apa yang kita percaya, dan dia pun percaya gitu juga. Tapi dalam cara dia percaya. Tapi apa pun dalam konteks berniaga ni tadi, dia memang dia yakin kalau dia beri, dia akan dapat lagi banyak, macam tu. Itu dan poin seterusnya pula dia yang saya perhatikan, dia ni mereka ni dia mentaliti dia boleh kata dia berfikiran positif. Dia sentiasa maintain dia punya berfikiran tu bila dia uruskan bisnes dalam keadaan positif. Supaya apa? Supaya bila dia berfikiran positif, tim dia ataupun staff dia berfikiran positif, dan secara langsung dia engage dengan customer dia dalam keadaan positif. Macam tu. Dia punya kata link ni tu kan berkait-kait. Dan yang terakhir ialah yang saya rasa dia ada konsep macam walaupun dia staff, tapi dia mentaliti dia berfikir macam aku macam bos. Maknanya segala benda, tindakan dia, action dia, attitude dia, mentaliti dia macam ni seorang bos, walaupun dia bukan owner ataupun founder bisnes tu. Itu yang saya perhatikan lah. Boleh. Jadi apa-apa yang saya nak kongsikan sini, kalau rasanya kita dah ada tu, alhamdulillah lah. Kalau yang tak ada tu, cuba kita fikir-fikirkan yang mana yang baik tu, kita jadikan sebagai kita punya panduan untuk kita, kata orang, bila kita berbisnes tu, kita live the customer dalam keadaan yang positif. Kita dapat, kata orang, berbantu lebih ramai lagi orang-orang di luar sana dengan keadaan cara kita, mentaliti kita, attitude kita positif. Macam itulah.
Boleh, boleh. Okey, baik. Dan sekiranya tuan-tuan dan puan ada nak kongsikan poin-poin ataupun pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan tajuk yang saya kongsikan hari ini, jangan lupa apa ni, kongsikan di bawah supaya kita sama-sama kita boleh kongsi-kongsi ilmu. Dan juga jangan lupa ilmu tu pun adalah satu rezeki. Jadi sebab kita berkongsi ilmu tu, mudah-mudahan Allah pemudahkan urusan kita untuk mencari rezeki, ataupun Allah pemudahkan kita, ataupun Allah buka lagi pintu rezeki kita yang lain. Boleh, boleh. Okey, baik. Saya rasa itu saja yang saya nak kongsi untuk hari ini. Dan juga tamat sudah ya. Dua siri uh, tajuk tips berbisnes, orang-orang Cina berbisnes. Dan anda kata tuan-tuan puan nak tengok yang tak kesempatan, nak tengok pada perkongsian saya yang pertama tentang tips orang Cina berbisnes ni, boleh tengok dalam video yang saya dah dikongsikan dalam FB page kami. Dan juga apa ni, dan juga banyak video yang saya kongsikan sebelum ni, boleh tengok, boleh dengar. Dan kalau ada apa-apa nak kongsikan juga, jangan lupa boleh kongsikan, tak ada masalah. Kita sama-sama bantu membantu dalam kita melakukan perkara kebaikan ni. Semoga kita mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh, boleh. Okey, baik. Itu yang saya nak kongsikan untuk tajuk pertama saya untuk hari ini. Dan saya teruskan kepada perkongsian saya yang kedua, iaitu berkenaan. Okey, baik. Saya rasa itu saja yang saya nak kongsikan untuk hari ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada hari lain, pada waktu yang lain, insyaAllah. Dan seperti mana saya katakan tadi, bermula daripada hari ini, besok dan lusa, sesi live kami ini um, bukan seperti biasa, bukan pada pukul 11 pagi, tapi kita akan buat pada pukul 9 malam. Kerana saya sendiri ada sesi coaching secara Zoom online, the whole day, satu hari, selama 3 hari. Jadi memang tak dapat nak buat lah live tu pada waktu pagi, dan kita ubah pada waktu malam. Dan juga apa pun, kami akan upkan poster di FB kami untuk beritahu lah waktunya nanti sebagai peringatan. Boleh, boleh. Okey, baik. Itu saja yang saya nak kongsikan malam ni. Seperti biasa, pesanan saya ya, marilah ya kita sama-sama kita menjaga kesihatan diri kita, kita tingkatkan kesihatan diri kita, kita tingkatkan kesihatan ahli keluarga kita, kita jaga penjarakan sosial, kita berusaha, kita berusaha dengan uh, bahkan double face mask dalam COVID ni. Dan juga apa-apa lagi SOP-SOP yang telah ditetapkan oleh KKM, agar kita berjaya kita putuskan rantaian jangkitan COVID-19 ni bersama-sama. Dan juga di samping kita berusaha ni jangan lupa kita perlu juga kita berdoa, dan juga perlu kita bertawakal. Dan agar uh, kita mohon kepada Allah SWT memberi kita kekuatan agar kita dapat harungi musibah ni, kita dapat harungi ujian ni, kita dapat harungi uh, apa ni dugaan ni, ataupun kita dapat harungi cubaan ni bersama-sama.
dan jangan lupa kepada Allah lah kita berserah. Okey, baik tuan-tuan, itu saja yang saya nak kongsikan untuk hari ini. Apa-apa PM kami, DM kami akan bantu insya-Allah. Dan saya akhiri ebilah saya dengan tasbih kifarah dan juga suratul As. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saya akhiri dengan moto perniagaan kami, sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Stay safe. Kita jaga diri kita jaga keluarga kita jaga komuniti kita jaga negara kita bismillah. Kami bantu anda untuk elakkan isu kolesterol tinggi untuk capai sihat dari masalah penyakit-penyakit kronik. Produk kesihatan Pati Ajwa, sihat dan selamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.